Dah buat sebelum ni ada kaedah yang paling simple untuk kaedah simplex dengan syarat jika semua pembuli upah dia jika semua kekangan dia berbentuk lebih kecil. Kalau semua kekangan kita berbentuk lebih kecil, kita boleh gunakan kaedah simplex dengan lebih simple. Kalau kekangan kita ada bentuk lebih besar ataupun lebih kecil, bagaimana yang saya dah tunjukkan ni kan, ada yang bentuk lebih besar, bentuk lebih besar, bentuk lebih besar ataupun bentuk sama dengan. Sekarang kita ada yang bentuk lebih besar ataupun sama dengan. Kaedah simplex yang kita gunakan tu kita tak boleh gunakan seperti mana yang saya tunjukkan sebelum ni. Kita kena buat ubah sesuai lagi. Kalau ada dua boleh buat seperti yang saya dah tunjukkan. Kalau kekangan kita adalah kekangan lebih besar, kita kena mula-mula kita kena tolak dengan pembuli ubah lebihan dan kita kena campurkan dengan pembuli ubah namanya pembuli ubah buatan. Pembuli ubah buatan dia punya sekuen dia, simbol dia tidak R, sama ada R1, R2, R3 bergantung dia berada dalam kekangan yang berapa. Okey, cuma bila pembuli ubah buatan ni untuk kita masukkan di dalam fungsi objektif, kalau pembuli ubah S kita letak kosong, kita kalikan dengan kosong. Pembuli ubah buatan ni kita kena kalikan dengan M. M ialah satu nombor yang sangat besar. Kalau dia positif M, maksudnya dia nombor yang sangat besar. Kalau dia negatif M, maksudnya dia nombor yang sangat kecil. Jadi M ni kalau dalam ada setengah F, dia kata M tu 1000. Ada setengah F, dia kata 100. Dah zaman itulah, setengah F, dia nombor yang paling besar. Ada tujuan dia, nanti saya akan tunjukkan. Jadi kalau pembuli ubah tersebut, bila kekangan kita campurkan dengan R1 tu, bagaimana yang saya dah terangkan pada minggu lepas hari ini. Jadi bila kita letak R1 dan kita perlu masukkan dalam fungsi objektif. Bila kita nak masukkan dalam fungsi objektif bergantung pada keadaan sama ada mana dia. Hilang pula. Sama ada dia dalam bentuk sama ada fungsi objektif kita meminimumkan ataupun fungsi objektif kita memaksimumkan. Kalau fungsi objektif kita memaksimumkan, pembuli ubah buatan tersebut kita kena tolak daripada fungsi tersebut, negatif M R1. M itu ialah kali yang saya kata sangat besar tu. Oleh kerana dia jadi negatif, dia akan jadi yang paling sangat kecil. Jika dia meminimumkan, kena campur M R1. Ini perbezaan dia antara pembuli ubah buatan dengan pembuli ubah lebihan. Okey. Begitu juga kalau kekangan kita dalam kekangan bentuk sama dengan. Bila kekangan kita dalam bentuk sama dengan, dia bukan maksud dia lagi mudah, dia akan jadi lagi susah. Sebab kita kena masukkan pembuli ubah buatan R1. Dia tak ada pembuli ubah lebihan, tiada pembuli ubah lalai, yang dia hanya pembuli ubah buatan. Dalam erti kata lain, kalau kita buat model pengatur cahaya, jika ada kekangan yang berbentuk lebih besar ataupun menggunakan simbol sama dengan, maka kaedah simplex yang kita dah belajar tu perlu ubah sesuai sikit. Namanya ialah kaedah M, kaedah penalti. Dan untuk kaedah ataupun nama umum dia ialah kaedah pembuli ubah buatan, teknik pembuli ubah buatan. Teknik pembuli ubah buatan ni jadi dua. Satu kaedah M, satu lagi kat sini kaedah M dan kaedah dua besar. Jadi ada dua kaedah lagi yang kita akan belajar untuk melengkapkan kita punya proses untuk mendapatkan nilai penyelesaian optimum. Dia masih betul fungsi, dia masih menggunakan kaedah fungsi. Apa yang kita dah belajar minggu lepas 100% masih boleh digunakan. Sama je. Cuma dia ada pembuli ubah buatan, itu dia. Apa yang kita nak buat dengan pembuli ubah buatan. Sebab pembuli ubah buatan ni dia sama fungsi dia kewujudan dia sama macam, sebab dia wujud sama macam S. Kenapa S wujud? Sebab kita nak tukar simbol lebih besar pada simbol sama dengan. Sebab tu S ada. Dan dia bukan pembuli ubah penyelesaian. Kat ujung nanti kita nak tahu berapa nilai F, berapa nilai pembuli ubah keputusan kita. Bukannya kita nak tahu berapa nilai S. Sebab berapa saja nilai S, bila kita masukkan dalam fungsi nanti, kita akan darabkan dengan kosong. Dia akan tetapkan impact. Manakala bagi pembuli ubah buatan ni, kewujudan dia sebab ada kekangan kita yang menggunakan simbol sama dengan dan simbol lebih besar. Itu saja. Jadi bila kita nak adjust dia, kita kena pastikan nanti bila kita perlu pastikan pembuli ubah buatan nanti
dia tidak akan mempunyai apa-apa nilai. Dia nilai di ujung nanti akan sama dengan mesti sama dengan kosong. Kalau tak nanti sebab nanti kita akan darabkan dengan M kan? Kita akan darabkan dengan M. Bagaimana yang saya tunjukkan nanti kita akan darabkan dengan M ni. Ni M. Kita kena pastikan nilai A itu nilai kosong. Dia bukannya boleh ubah asas ataupun boleh ubah asas masa pada penyelesaian optimum. Okey. Jangan lupa. Okey, kita ambil satu contoh. Okey, saya ambil contoh contoh meminimumkan dua pemboleh ubah. Kaedah M ataupun namanya kaedah penalti. Sebab satu lagi kaedah dua pasal. Saya pun terkeliru. Kaedah M ni lah, kaedah M dan kaedah penalti dia sama. Cuma satu lagi yang berbeza sikit ialah kaedah dua pasal. Okey, katalah saya ambil contoh meminimumkan C sama dengan 3x1 campur 5x2. Kita ada tiga kekangan model ni dan satu kekangan kita tidak negatifan untuk memastikan jawapan dia mesti positif nanti untuk x1 dan x2 ataupun sekurang-kurangnya kosong. Okey, jadi kekangan kita yang pertama, okey, jawapan dia ada di bawah. Cuba tengok yang atas ni. Kekangan yang pertama kita kekangan lebih kecil. Awak tak kekangan yang lebih kecil. Bila kekangan lebih kecil, kita boleh gunakan S untuk masukkan dalam jadual simplex. Nanti dalam tabel simplex dia jadi apa? X1 campur, betul tak? Campur kosong S tolak S1. S1 sama dengan 4. Sebab tu ialah kekangan dia lebih kecil. Kekangan yang kedua. Okey, kekangan yang kedua kita ada 2x2 sama dengan 12. Kalau awak lukis kekangan ni apa jadi? Kekangan kedua ni kalau awak lukis, boleh lukis tak? Kita boleh lukis sebab dia hanya x1 tu. 2x sama dengan 12. Dia akan jadi apa ni? Melengkung. Kat mana matematik kau? Ni matematik ambil siapa ni? Barang dengan saya mesti pelajar saya sepatah ni. Jadi garis lurus. Dia akan jadi x2 sama dengan apa tu? X2 sama dengan 6. Dia dah, kalau x dipaksi menegak, dia akan jadi satu garisan yang melintang. Garisan yang melintang keturunan sama dengan apa? Kosong. Tapi matematik kan? Matematik. Apa yang baru pun? Tak ada ujian apa pun kan? Kefahaman. Sebab setiap yang awak belajar dekat universiti semuanya ada kaitan. Awak tak boleh kata apa gunanya matematik belajar? Yalah. Awak perlu keluar lagi kan? Baru masuk second year pun dah tak boleh read. Lagi berangan besar nak kaitkan matematik dengan dunia luar. Kan? Sebab kalau kita belajar matematik, apa kaitan dengan dunia kan? Kerja pun jadi grab je. Habis yang tinggi tu bukan matematik. Kan? Yang information tu bukan matematik. Ada kursus kat universiti pun masih belum boleh awak kaitkan. Macam mana awak nak kaitkan apa yang awak belajar dengan dunia luar kan? Itu persoalan dia. Apa yang awak belajar dalam kursus-kursus yang sebelum ni, dia memang ada kegunaan dekat sini. Sebab tu awak belajar math dulu. Bayangkan jumpa kejadian pada first semester. Rasa memang berhenti balik kampus terus. Kan? Sebab tu paper ni kita letak pada second untuk belajar yang khusus. Sebab kita dah belajar matematik. Tapi kalau masih belum jawab, tak apa, masa masih ada lagi. Okey, jadi untuk kekangan begini, kita kena campurkan dengan pemboleh ubah S. Kita langsung tak boleh gunakan S, hanya boleh digunakan kalau kita gunakan simbol. Kalau kekangan tersebut simbol lebih besar ataupun lebih kecil. Tapi oleh kerana S tak ada, jadi kita kena masuk pemboleh ubah buatan campur dengan R2. Kenapa R2? Sebab dia berada di kekangan yang kedua, walaupun dia pemboleh ubah buatan yang pertama. Itu unit itu sini sama dengan 12. Okey, yang ketiga 3x1 campur 2x2. Kekangan lebih besar, dia mesti ada pemboleh ubah S. Apa nama S? S3. Ya, memang S3. Apa nama dia? Pemboleh ubah lebihan. Pemboleh ubah lebihan. Kita tolak kan kita campur? Tolak S kita. Bila kita tolak S3, kita boleh tulis macam ni. Kita jawabkan sikit. Kita boleh tulis 18.
Kan sepatutnya kalau kita piawaikan, kita piawaikan model, kita piawaikan. Tetapi, okey, tetapi kat mana saya tulis Okey, tetapi bila kita buat kaedah simplex, kita andaikan pada peringkat permulaan X1 dan X2 ni kosong. Pada peringkat permulaan apabila kita buat kaedah simplex, kita andaikan pemboleh ubah X1 dan X2 tersebut benda kosong. Itu pada peringkat permulaan apabila kita pada tablo permulaan. Kalau masih ingat pada minggu lepas, apa jadi pada fungsi ni kalau X1 dan X2 sama dengan kosong? Apa jadi pada kekangan yang ketiga ni? Apa yang tinggal? Saya tulis kat tepi negatif S3 sama dengan 18. S3 sama dengan berapa? Negatif 18. Salah satu syarat tablo simplex, semua nilai penyelesaian di sebelah kanan mesti sentiasa positif, kosong dan ke atas. Sebab kita ada kekangan ni. Syarat ketidaknegatifan. Jadi untuk mengatasi masalah negatif ni, ini kaedah simplex ni, kita kena masukkan satu lagi pemboleh ubah yang positif dan kita kena assume X1, X2, S3 pun sama dengan kosong pada peringkat permulaan. Itu yang kita kena campur. Apa? Kita ada A2, A yang kedua kali ni ialah A3 sama dengan 18. Itu sebagaimana yang saya tulis kat bawah lah. Jadi untuk tujuan nota saya dah tulis kat bawah. Yang penting awak kena faham kenapa ditulis begitu bagi tetap kekangan. Kenapa kita buat ni? Sebab kita nak gunakan kaedah simplex. Kita nak gunakan tablo simplex. Kalau kita lukis saja, kita tak perlukan pemboleh ubah S dan pemboleh ubah A. Cuma walaupun melukis itu mudah, tapi nak selesaikan dia, awak kena lukis yang komplit. Itu je. Dan lukis betul-betul, cuma sekali barulah tentukan kat mana kawasan tersaung dan perlu tentukan kat mana bentuk jati. Okey, jadi kita ada empat. Kita ada 3 kekangan, kita ada 2 pemboleh ubah keputusan X1 dan X2, dan sekarang kita ada 2 pemboleh ubah, 1 pemboleh ubah lalai, 1 pemboleh ubah lebihan dan 2 pemboleh ubah buatan. Pemboleh ubah lalai kita ialah S1, pemboleh ubah lebihan ialah S3, pemboleh ubah buatan ialah R2 dan R3. Bagaimana kita nak masukkan S1 dan S2 ke dalam fungsi objektif? Kita hanya campurkan dengan kita hanya darabkan setiap pemboleh ubah S tersebut dan kosong dan kita campurkan dalam fungsi tersebut. Walaupun sama ada fungsi itu minimum ataupun memaksimumkan, dia punya kaedah dia adalah sama. Jadi dia agak mudah. Cuma yang leceh sikit kalau ada pemboleh ubah buatan. Okey, oleh kerana kita ada 2 pemboleh ubah buatan, kita kena wujudkan perkali untuk R2 dan perkali untuk R3. Perkali untuk R2 dan R3 ni, perkali dia ialah M. M ialah satu nombor yang sangat besar. Jadi kita ada perkali MR2 dan MR3. Sebagaimana kita ada kosong S1 dan kosong S2 tadi kan, untuk dalam fungsi objektif. Oleh kerana fungsi objektif kita ialah meminimumkan. Sebab dia meminimumkan. Perkali MR2, MR3 ni kita kena campurkan seperti ini. Kalau dia memaksimumkan, kita tolak. Itu dia berbeza. Salah ni habislah sekurang. Salah setup ni, jadual semua kan. Salah segala-galanya kan. Salah, tiada yang salah, semuanya salah-salah dah. Seperti impak dia sangat besar sebenarnya. Walaupun simbol dia negatif positif. Jadi ini kena banyak buat latihan. Sebab tu saya dah letak latihan yang ketiga tu memang banyak. Buatlah bagaimana yang awak nak buat sampai awak muntah. Baru awak boleh faham benda-benda ni. Benda-benda ni dia ada 2 pilihan, positif negatif. Lebih besar lebih kecil. Ada 2 lah, itu saja. Jadi tetapi dia boleh, sebab bila dalam exam bukan planning kan. Kita baru jawab soalan pertama, kawan kita dah bangun hantar atas. Tak kejut kita, dah siap benda ni. Gila ke apa? Sebab dalam exam suasana lain kan. Lagi kalau satu exam dengan budak Cina kan. Dia macam-macam bau dia, macam-macam trainer ada, sekejap tangan tanya soalan, aku tak faham dia tanya. Dia pun tak faham dia. Lepas tu kata okey. So, apa dah start tanya aku jawab. Juga
Tapi suasana tu lain nanti. Okey. Okey, bila dah tetap tadi, bila dah okey. Jadi sekarang ni kita ada 2, 4, 6 pemboleh ubah. Asalnya 2 tadi kan? X1 dan X2. X1, X2 adalah pemboleh ubah pusat. Fungsi kita meminimumkan. Kita ada 3 tegangan, 2 pemboleh ubah pusat, tapi sekarang kita ada 1 pemboleh ubah lebihan, 1 pemboleh ubah lalai dan 2 pemboleh ubah kuatan. Total model untuk simplex ada 6 pemboleh ubah sekarang. X1, X2, S1, S3, R2, R3, kesemuanya mesti positif. Nampak boleh balik, ini kena tulis. Mesti positif. Kosong dan ke atas tak boleh, dia tak boleh negatif. Kat sini saya tulis, dia ada. M bila satu perkali positif yang sangat besar, contohnya 100. Ada yang kata 100, ada yang kata 1000. Suka tidak nak pakai 1000 ke, kalau tak suka sangat pakailah 1 juta. Kan? Kali 1 juta kan? 1 bilion. Dia nombor yang sangat besar, itu dia punya tu. 100 pun boleh. Selalunya minimum 100. Kenapa betul 100 nanti kat ujung nanti. Bila kita selesaikan nanti, kita kena gantikan nilai. Kita kena gantikan nilai itu. Okey, sekarang saya nak masukkan nak masukkan persamaan ni. Cara yang sama saya masukkan ke dalam kaedah simplex. Kaedah dia sama, cuma kali ini dia jadi lebih panjang. Okey. Oleh kerana pada peringkat permulaan semua pemboleh ubah keputusan itu akan sama dengan kosong. Pada peringkat ni kita andaikan bila first time bila kita masuk okey, sebelum tu semua perkali dalam fungsi ni, kalau di luar ni, kalau sekarang dia negatif, kalau sekarang dia apa ni? Dia positif, dalam tabel simplex dia akan jadi negatif. Itu masih betul. Sekarang dia 3 kan? Dalam jadual ni negatif 3. M, positif M, dalam jadual dia jadi negatif M. Dapat tu? Itu masih macam biasa. Okey, cuma kat sini sebab kita ada R tu. Kalau sebelum ni dia punya andaian, untuk semasa kita masukkan dalam tabel simplex, kita andaikan X1 X1 sama dengan kosong, X1 sama dengan kosong, X2 sama dengan kosong. Jadi S1 sama dengan apa? S1 sama dengan 4. Tak, S1 akan sama dengan 4 kan? Equation yang pertama ni S1 sama dengan 4 sebab X1 kosong. Yang kedua, okey. Yang kedua, bila kita buat X2 sama dengan kosong, jadi R2 sama dengan berapa? 12. R2 sama dengan 12. Okey, S3 dan R3 tadi. Nampak tak? Dia unik sikit berbanding dengan equation apa tekanan yang kedua tu. Tekanan yang kedua, kita hanya ada pemboleh ubah buatan. Kita tak ada pemboleh ubah lalai. Tak ada pemboleh ubah lebihan. Itu indikator dia. Bila tekanan tersebut hanya ada pemboleh ubah buatan, sebab kita ada R2. Kenapa tak ada S2 kan? Kenapa kita tak ada S2? Kenapa kita ada R2? Menunjukkan tekanan asal dia ialah tekanan sama dengan. Itu dia punya hint dia. Tekanan kenapa kita ada S1 tak ada R1? Sebab tekanan yang pertama menggunakan simbol lebih kecil. Itu dia punya tip dia. Penting tu nanti bila kita tengok jadual nanti. Kita dah jauh kita mengira benda-benda semua sangat-sangat bantu. Tapi kita ada S3 dan R3. Dalam tekanan yang ketiga, kita ada pemboleh ubah lebihan dan kita ada pemboleh ubah kuatan R3. 3 tu menunjukkan kedua-duanya dimiliki oleh tekanan yang ketiga. Ada S3, ada R3 menunjukkan tekanan yang ketiga ialah tekanan yang membentuk lebih besar atau sama dengan. Jadi sebab tu tak boleh tulis RS tu sembarangan, dia just subscript. Okey. Jadi kalau pada peringkat ni, kalau apa ni? Sebab R3 ni, kenapa kita masukkan R3 tadi? Kenapa kita masukkan R3 tadi? Kita masukkan R3 tadi sebab S3 tadi, kalau kita gunakan S3 dia akan jadi negatif. Jadi kita kena, untuk kita buangkan S3 negatif tu, kita kena masukkan satu lagi pemboleh ubah dan kita kena jadikan juga S3 sama dengan S3 pun sama dengan kosong. S3 sama dengan kosong. Ini andaian S3 sama dengan kosong. X1 kosong, X1 kosong, X2 kosong, S3 pun kosong. Yang tinggal apa? R3 sama dengan berapa? R3 sama dengan 18. Jadi pada peringkat permulaan, pada peringkat tablo penyelesaian permulaan,
C akan sama dengan kosong. Kita tahu C akan sama dengan kosong. X1 kosong, X2 kosong, X1 4, R2 12, X3 kosong, R3 18. Dan saya nak bawa sama ni masuk dalam jadual simplet muka surat seterusnya. Saya tak boleh pergi detail lagi, saya dah tunjukkan sebelum ni kan. Ni jadual yang sama. Jadual macam minggu lepas masih benda yang sama. Masih ada kolom asas. Kenapa saya guna C kali ni? Sebab C meminimumkan. Kalau memaksimumkan kita guna Z. Dalam jadual ni kita tahu fungsi asal kita meminimumkan. Okey. Persamaan objektif C. Ada soalan? Saya dah susun saja kan, ikut perkali dari tadi. Kalau dalam tabel simplet dia negatif, kita tahu nilai asal dia ialah positif, dia berlawanan. Kalau nilai dalam tabel simplet dia ialah negatif, yang di luar dia adalah positif. Itu saja. Jangan tanya kenapa. Itu kaedah dia, kaedah simplet. Okey. Yang S, okey. Sebelum ni ada 3 pemboleh ubah yang nilai dia bukan kosong yang saya tulis tadi. S1 sama dengan 4, R2 sama dengan 12, R3 sama dengan 12 kan? Yang lain dia kosong. Kenapa saya tulis macam ni? Untuk menunjukkan pada peringkat permulaan, pada tablo penyelesaian permulaan, kita perlu tulis begini. S1 sama dengan 4, R2 sama dengan 12, R3 sama dengan 18. Nilai-nilai yang dalamnya apa? Yang boleh? Berkali-kali X1, X2 dan yang lain dalam setiap kekangan. Ada berapa kekangan? Kita ada 3 kekangan. Jadi itu menyebabkan jadual ini ada 3 baris. S1 mewakili kekangan yang pertama. Berapa nilai ada sekarang? 4. R2 mewakili kekangan yang kedua. Berapa nilai tadi? 12 kan? R3 mewakili kekangan yang ketiga. Berapa nilai dia? 18. Nilai-nilai yang lain yang saya bulatkan warna merah tu, kalau ada soalan boleh tanya. Saya sudah dapat macam mana boleh dapat yang jatuh. Kita just masukkan saja. Dia okey, nilai-nilai yang saya bulat ni dia mesti ikut nilai asal dia. Kalau dia positif, positif lah. Kalau dia negatif, negatif lah. Jangan tukar-tukar. Yang kita tukar tanda tadi untuk fungsi C saja. Okey. Soalan? Apa yang pelik pula jadual ini berbanding dengan sebelum? Ada S3 tu depan S1. Apa sahaja? Kenapa dia tak buat S1 dulu baru S3? Nampak sikit tak? Tak boleh tak buat S1 dulu baru S3? Kenapa S3 dulu baru S1? Itu jawapan itu salah saya. Itu yang pelik kan? Dia punya boleh ubah. Itulah. Tadi hantar saya melawan. Nampak kan? S3 kenapa saya tulis S3 dulu boleh bawa S1? Itu yang pelik. Kan yang lain saya susun cantik kan? X1, X2. Patutnya S1, S3, R2, R3. Sepatutnya macam tu kan? Bukan itu saja. Satu lagi pelik, kenapa S3 ni duduk satu bilik dengan X1, X2? Kan? Semua benda pelik kan? Soalan exam. Berdasarkan jadual dasar. Tentukan apa? Cari 2 benda pelik dan jadual dasar. Itu yang pelik kan? 2 benda pelik. Kenapa? Okey. X1, X2. Okey, yang berada bila kalau saya berikan jauh pula dia kan. Okey, saya nak pergi ni. Pada kolom apa ni? Yang saya highlightkan ni. Ini namanya apa ni? S1, R2, R3. Itu ialah pemboleh ubah asas. Pemboleh ubah asas, dan oleh kerana jadual ini ialah jadual ataupun tablo penyelesaian permulaan. Jadi yang nilai S1, R2, R3 itu namanya pemboleh ubah asas permulaan. Hanya dia unik. Pemboleh ubah asas permulaan ini unik. Dia ada pemboleh ubah asas permulaan, dia ada pemboleh ubah asas semasa. Nanti kita ada pemboleh ubah penyelesaian. Ada 3.
Yang jadi pemberi ubah asas permulaan ni unik. Unik kenapa? Kedudukan dia, susunan dia akan kekal. Yang ni. Nampak tak? Saya dah beritahu kan? Semua susunan setiap kolom tu X1, X2, S3, S1, A2, A3 tu tak akan berubah sampai habis. Yang berubah apa? Yang berubah ialah pemberi ubah yang ni. Sebab kita ada pemberi ubah masuk, pemberi ubah keluar nanti kan? Yang ini akan berubah. Yang berada melintang tu, kedudukan kolom tu dia tidak akan berubah. Ini. Yang warna biru ni dan juga yang warna kuning tu. S1, S2, okey, saya bagi nombor lah. Yang A, B lah untuk faham kan. Okay, ni A, ni B kan. Ni A, ni B. Yang dua bilik tu. Yang kat ujung tu penyelesaian. Yang B tu, siapa yang ada dalam B? Hanya pemberi ubah yang menjadi asas permulaan sahaja. Yang bukan pemberi ubah asas permulaan, dia tak boleh tulis tu. Tak kisah dia siapa. Cuma lazim dia. Saya rasa bukan lazim dia. Selalu dia memang pun. X selalu pemberi ubah keputusan, dia tak akan berada kat situ. Sebab dia akan jadi, awal-awal lagi dia akan jadi nilai sama dengan kosong. Okey, dalam semasa kita set up model tadi, yang kita masukkan S, masukkan R, nampak tak saya tulis yang ni? Kan? Bila saya tulis yang ni, itu menunjukkan ini dah pemberi ubah asas permulaan. Ada tak S3 kat situ? S3 tak ada. Bila S3 tak ada kat situ, maksudnya dia tak boleh ada dalam bilik B. Dia mesti berada satu bilik dengan A. Bilik A bersama X1 dan X2. X2 pun bukan pemberi ubah asas permulaan, X1 pun bukan pemberi ubah asas permulaan, S3 pun bukan pemberi ubah asas permulaan. Kerana menunjukkan sebab apa? Kita ada R3 kan? Kita ada R3. Kenapa S1 dia tak berada di A? Sebab kita tak ada R1. Kalau kita ada R1, berkemungkinan besar apa ni, R1 akan jadi pemberi ubah asas permulaan. S1 akan duduk antara X2 dan antara X2 dan S3. Itu sebab kenapa susunannya begitu. Dan pada peringkat permulaan, saya dah sebut sebelum ni, pada peringkat permulaan kita akan bentuk satu matrik, nama dia matrik identity. Itu nilai-nilai unik bagi pemberi ubah asas permulaan. Hanya peringkat jadual yang awal saja benda ni kita akan nampak. Lepas ni dia akan bergerak sebab berubah dari segi pemberi ubah asas tu dalam kolom asas, jadi kedudukan dia akan berubah. Okay, ada soalan sekali. Dia ada tadi cuba beli kan? Ada 3 ni. Yang ada 3. Boleh beli. Apa lagi beli yang berubah? Apa yang beli lagi? Yang tadi yang kawan kita dah tanya satu, yang dua apa tadi? Kenapa S3 lepas S1? Sebelum S1? Yang kedua, kenapa S3 duduk dalam bilik A? Tak ada dalam bilik B kan? Awak alihkan je palang tu. Awak alihkan je palang. Nasib kau lah kan. Awak alihkan palang macam ni, dia tengok siapa lah. Tengok siapa yang marking kan. Awak alihkan palang, saya tak boleh jawab Awak katalah awak tak palang kat sini kan. Walaupun kata awak tak salah, tapi teori dia salah. Itu beri maksud yang lain. Dia beri maksud yang lain. Kena hati-hati. Okey, apa lagi yang beli? M. Kenapa M beli? Kenapa M beli? Sebab dia bukan nombor. Dia boleh terima tengah makan daripada 10. Okey lah. Perempuan dia jawab daripada kau 3 sebab apa? Yang lain semua nombor, tiba-tiba dia bukan nombor kan? Kau pelik tu? Tapi bukan tu jawapan dia. Sepatutnya apa? Sebab yang kat asal dia tu Sepatutnya dia apa? Kosong. Sepatutnya dia apa kosong dia? kosong. Tak nak sebut kat dalam. Kosong. Sini, Haras. Saya kosong. Sepatutnya nilai dia kosong. Kenapa kosong? Tak nak efek ni putusan. Tak boleh tiba. Kenapa? Betul, dia mesti kosong. Kenapa? Tak sebut. Sebab S1 okey, kenapa S1 tu kosong kan? Kali ni kosong ni, kosong.
Dia memang patut kosong. Sebab R2 dan R3 ialah komponen ubah asas semasa. Komponen ubah asas permulaan dalam jadual tu. Kalau dia bukan dekat jadual tu, dia ada komponen ubah asas semasa. Semua komponen ubah asas, semua komponen ubah yang menjadi komponen ubah asas, dia ada satu ciri. Semua nilai perkali dia dalam kolom dia mesti bernilai kosong, kecuali pada baris dia sendiri. S1 kosong, kosong kosong kecuali yang ni kan. Kenapa ni satu? Sebab ni baris S1. R2 sepatutnya ni pun kosong, ni pun kosong, kecuali pada baris R2 satu dan pada baris R3 untuk kolom R3. Itu ciri-ciri bagi komponen ubah asas semasa ataupun asas. Bagi ciri-ciri komponen ubah asas. Jadi pada mana-mana kolom, bila awak buat proses, ada 3 ni, awak dah boleh skip, tak payah kira. Letak yang nombor 0100 bergantung pada kedudukan dia. Jadi yang ini bukannya M, yang ini sepatutnya dia kosong. Jadual ni dia belum lagi memenuhi ciri kaedah simplex, jadi kita kena adjust dia fascia apa ni supaya nilai itu kosong. Ni kita panjang sikit. Ni yang dibab ni menyesal lah ambil kendalian. Apa dah masuk modul mana? Nak tukar modul apa? Tukar meja. Mengaji pula. Mengaji pun sudah betul jami pula kan? Betul dia. Nampak? Sebelum awak start proses untuk menentukan komponen ubah masuk, komponen ubah keluar, semua kita tengok. Nanti ini baru kita tengok M kan? Nanti kita tengok tiba ada negatif 4. Sudah. Contoh kan? Apa yang kita perlu? Apa kita perlu buat? Okay. Jadi sebelum boleh buat proses apa ni? Proses lelangan tersebut, menentukan komponen ubah masuk, komponen ubah keluar, yang mana jadi komponen ubah masuk, komponen ubah keluar, unsur fungsi, petua fungsi, kira yang 4 penjuru tu, semua ni kita tentukan dulu. Okey, negatif M ni sepatutnya dia kosong. Kenapa dia kosong? Ini patutnya nilai dia kosong. Sebab R2 dan R3 ialah komponen ubah asas dalam jadual tersebut. Jadi sekarang kita perlukan satu operasi, nama dia mana nama dia ialah operasi baris. Jadi nama dia operasi baris. Dia bukan petua fungsi ya. Ini salah satu operasi, dia bukan saja digunakan dalam jadual. Ada beberapa tempat lagi dalam kursus yang lain akan digunakan secara langsung. Hanya kita nak tukar negatif M menjadi kosong. Dia sebenarnya matematik. Ingat tak? Kalau kita mana maksud? Kalau saya nak tukar ni jadi lebih besar, apa saya buat? Tukar simbol semua sekali. Darab dengan negatif 1. Nak darab yang mana? Kanan ke kiri? Semua. Semua bersuara tersebut. Kiri dan kanan. Ini matematik. Bila kita buat macam ni, dia akan jadi seimbang. Seimbang maksud apa? Dia sebenarnya dia tak mengubah apa-apa. Dia masih persamaan yang sama. Dia tidak mengubah persamaan. Tapi atas sebab tertentu, ada sebab dia kenapa kita buat. Bukan main suka-suka buat. Kalau buat macam ni lagi senang. Tak, bukan tu. Ada sebab-sebab dia. Okey. Macam tu juga keadaan ni. Untuk keadaan yang ini, oleh kerana mengikut keadaan simplex, negatif M bagi R2 dan R3 tu mesti kosong. Pada peringkat ni kenapa? R2 dan R3 tu ialah komponen ubah asas. Itu je sebabnya. Sebab tu kita kena tukar yang kosong. Kalau kita tak tukar yang kosong, kita tak boleh buat bentuk fungsi tu. Kaedah fungsi tersebut. Jadi untuk mengubah dia, mana nak tulis ni? Panjang ni. Awak kena hafal step ni. Dan bila kita bukan ubah pada R2 dan R3. Kita kena ubah keseluruhan persamaan C tu supaya dia seimbang kan. Sebab R2 dan R3 tu perkali asalnya negatif M. Bila kita ubah negatif M tu asalnya mana? Daripada equation C tadi kan. Awak ubah M tu kepada kosong, dia mesti mengekalkan fungsi C tu. Jadi nombor-nombor bagi setiap perkali itu mesti berubah sama, berkadar dengan perubahan M kepada kosong tu, supaya kita masih bercerita pasal fungsi C yang sama. Kalau nak mudah, awak tukar aja jadi kosong. Yang lain kekal. Jawapan salah. Jawapan jangan salah. Maksudnya dia bercerita pasal itu akan jadi fungsi yang lain. Kita nak kekalkan fungsi, cuma perkali saja kita akan ubah.
Okey. Sekarang ni, okey, saya nak start daripada apa ni? Maknanya ada berapa kolom yang terlibat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali kita buat. Yang akan berubah apa? Yang akan berubah ialah nilai-nilai dalam persamaan C itu. Dan perubahan tu nanti yang mesti kita nak check negatif M kedua-dua tu akan jadi kosong. Itu tujuan asal dia. So macam mana nak jadi kosong? Okey. Jadi ada berapa formula ubah yang terlibat? Yang menyebabkan operasi baris ni perlu dibuat? Ada 2, iaitu untuk R2 dan R3. Itu kita kena pasti. X1 tak terlibat, X2 tak terlibat, X3 tak terlibat, S1 tak terlibat. Nilai yang kita nak ubah jadi kosong tu ialah R2 dan R3. Kenapa saya sebut? Sebab perkali ni dalam fungsi objektif nanti kita kena ambil kira. Okey, jadi kita kena tahu oleh kerana R2 dan R3 yang menyebabkan operasi ini dibuat, apakah perkali asal bagi R2 dan R3? Nilai perkali itu negatif M. Nilai perkali asal dia ialah positif M. Nilai asal dia ialah positif M. Okey. Sekarang ni macam tu aja. Tak nampak? Nampak? Okey. Mana pula tulis ni? Asal tulis ni kan? Kat sini nampak serabut pada dalam ni. Okey, dia punya untuk R2, saya buat R2 dulu. Nilai yang asal dia berapa? Kat dalam tu sekarang? Negatif M. Nilai yang asal dia negatif M. Campur dengan berapa formula ubah yang terlibat tadi? 2 formula ubah yang terlibat, R2 dan R3 yang menyebabkan operasi ni. Yang terlibat tu maksud saya yang nilai dia yang kita nak ubah, yang asal ada 2. Okay, jadi dia melibatkan R2 dan R3. Apa perkali asal bagi R2 tadi? M kan? Ini negatif M ni nilai dia dalam jadual. Nilai asal dia dalam persamaan objektif. M kan? M. R3 berapa nilai dia? Pun sama M. Kebetulan sama. Dia tak semesti sama. Itu kita tulis warna merah. Semua operasi baris ni kita kena asal dia kita kena campur. Apa color lagi dia? Jadi perlu darab dengan sesuatu. Okey. R2 ni kita pergi pada kolom R2. Sekarang kita nak ubah nilai R2 kan? Nak ubah nilai R2. Pada kolom R2 kita tengok dekat baris R2. Mana dia? Kolom R2, kolom baris R2 dekat kolom R2. Berapa nilai dia? 1. Kita tulis 1. Sebab ni untuk R2 kan? Pada kolom R2 tadi, tengok baris R3 pula. Berapa nilai kali dia? Kat bawah tu. Yang mana? Yang ni kosong. Selesai kan? Tak apa-apa. Negatif M campur M campur kosong. Jawapan dia ialah kosong. Mana tu kosong? Jawapan dia ialah ni kosong. Jawapan dia ialah kosong. Ini ialah nilai baru yang kita akan tulis kat sini nanti. Mana bawah dia? Ini nilai baru. Kat sini kita tulis kosong nanti. Okey, kita buat untuk R3 pula. Baris R3. Berapa nilai asal dia? Negatif M juga. Campur dengan apa formula ubah yang terlibat tadi? R2 dan R3. R2 dan R3 nilai yang asal dia ialah M. M campur ni pun M. Sekali pada kolom R3. Berapakah perkali R2 dalam kolom dalam baris berapakah perkali R3? Ini R2 kan? Berapakah perkali R2 dalam baris R3 lah? M. Ini pasal kosong. Yang R2 perkali R. Sekarang kita baca pada kolom R3. Kolom R3 kita nak nombor ini. Nilai R3 dalam baris R2.
Kosong. Nilai dia kosong. Sekarang nilai perkali R3 dalam baris R3. 1. Negatif M campur kosong campur M campur kosong. Barulah nilai jadi kosong. Okey, saya habiskan yang bahagian penyelesaian tu. Nilai yang asal penyelesaian berapa nilai dia? Kosong kan? Ya. Tu nilai penyelesaian ni. Kosong kan? Nilai tu mesti berubah. Semuanya akan berubah. Okey. Campur dengan perkali bagi apa ni? Perkali bagi R2 dan R3 yang asal. M. Masih sama M. Okey. Sekarang apa? Ini ialah kita berada pada kolom P. Perkali P nilai penyelesaian pada baris R2 kan? Pada baris R2. Perkali P nilai penyelesaian pada baris R2 12. Nampak tak 12? 12 ini. Kemudian perkali nilai penyelesaian pada baris R3 18. Ini berapa dapat ni? 0 campur 12M campur 18M 30M. Jadi nilai kosong tu dia akan berubah jadi 30. Kali jadi 30M. Kat sini kita kira tulis 30M. Begitu juga untuk yang kesemua ni. Okey, kita buat satu lagi. Yang lain awak buat sendiri. X1. Saya pergi X1 Saya pergi X1. X1 berapa nilai asal dia? Negatif 3 campur dengan perkali R2 dalam kolom X1. Kosong kan? Kosong M. M dalam kurungan kosong. Campur M dalam perkali X1 dalam baris R3. 3. Jadi berapa ni? Negatif 3 campur kosong campur 3M. Negatif 3 campur 3 campur 3M. Jadi semua set satu tu perlu ubah. Jadi dia akan dapat di jadual 3.7. Nampak jangan tak perlu ubah. M tu apa? M tu ialah satu nombor. Kalau awak ubah jadi 100, kena dapat 1 dah. Kalau awak kata 1000, kena dapat 1000 kalau nak tahu nilai asal. Tapi sebab selalunya kita hanya ubah je daripada nilai tersebut pada jadual optimum nanti. Ada nilai yang berubah. M tu balik. Jadi kalau ada pelajar tanya, boleh tak kita nak dapat M jadi 100? Boleh. Awak buatlah awal-awal tulis M sama dengan 100. Boleh. Cuba, tapi saya lebih suka tekankan walaupun pengajian dia payah supaya kita jangan lupa bahawa itu bukan nilai yang benar. Sebab dia ada masuk M. Selalunya bila dah dapat nilai penyelesaian baru kita letak berapa nilai. Okey, jadi oleh kerana fungsi ni ialah fungsi meminimumkan, kita ada C. Jadi semua ciri-ciri telah dipenuhi, penyelesaian positif. Semua nilai-nilai perkali memberi ubah asas. Dia memenuhi syarat tadi. Nilai matrik tersebut 0100 tersebut, barulah kita boleh buat kaedah. Kita boleh buat kaedah simplex. Barulah kita buat. Hari-hari dia ada baju kan? Belum. Tak pakai baju ni. Okey, ada soalan sekali. Ada soalan. Ni step dia kena ingat. Dan dia bukan seperti dia kita kena buat bukan maksudnya setiap operasi itu kena buat. Bergantung pada keadaan, bergantung pada keperluan. Okey, seterusnya barulah kita boleh tentukan fungsi jadual ni dia dah optimum ke tidak. Dah tentu belum kan? Sebab fungsi kita ialah fungsi meminimumkan. Bagi fungsi yang meminimumkan, bila masa dia optimum? Ini dia tricky sikit dengan fungsi memaksimumkan. Macam mana nak tahu kalau fungsi tersebut telah mengoptimum? Bagi
jadual tersebut telah optimum bagi fungsi meminimumkan. Macam mana kita nak tahu kita boleh stop? Kita tak lepas dia. Kalau fungsi maksimum, dia apa ni, boleh ubah masuk yang paling negatif kan? Paling negatif. Maksudnya kalau perkali dia ada perkali yang negatif, maksudnya kita stop. Lawan dia ialah fungsi meminimumkan. Meminimumkan yang paling positif. Ada tak boleh ubah yang paling positif? Kita antara X sekarang ni mesti tak antara X1, X2 dan X3 lah. Sebab S1, R2 dan R3 tu memang boleh buat penyelesaian dah. Kau boleh ubah asas dah. Yang bukan kau boleh ubah asas X1, X2 dan X3. Sebab kita ada M tu. Kita ada M. Kalau M tu awak tukar jadi 100, kan? Kalau awak tukar jadi 100, awak akan dapati yang paling positif ialah X2. Kalau tukar jadi 100. X3 dah tentu dah negatif 100. Jadi negatif 5 campur 400 dengan negatif 3 campur 300. Yang paling positif ialah yang ini. Sebab dia fungsi meminimumkan yang paling positif. Jadi pemboleh ubah yang masuk ialah pemboleh ubah X2. Pemboleh ubah yang masuk ialah pemboleh ubah X2. Yang mana satu akan keluar, kita kira nisbah. Ini step yang ringan. Kira nisbah antara kolom ni dengan kolom penyelesaian. Contohnya 4 bagi kita hanya pilih nilai-nilai perkali kat di sini yang positif saja. Kosong dan negatif abaikan. Jadi kita boleh melibatkan R2 dan R3. Jadi 4 yang ini kita abaikan. 12 bagi 2 6. 18 bagi 2 9. Nisbah yang paling minimum. Apa punya nisbah paling minimum? R2 nisbah paling minimum. Jadi R2 akan keluar, X2 akan masuk. Sebab tu saya bulatkan. Yang bulat ni namanya apa? Unsur fungsi. Jadi R2 ialah persamaan fungsi. Bulatan 2 tu ialah unsur fungsi. Semua perkali dalam persamaan fungsi ni kita kena bagikan 2. 0 bagi 2, 1 bagi 2, 12 bagi 2. Dan yang lain-lain kita kena buat operasi fungsi tersebut. Jawapan dia seperti dalam kehidupan apa ni. Ini kena kira, boleh kira. Kaedah dia masih sama. Kalau katalah ambil satu contoh. Macam mana dapat 30 campur 6M ni? Saya ambil yang hujung ni. 30 campur 6M ni. Kalau kita pergi balik kat sini. Buat ni supaya saya boleh nampak lah. Okey. Nilai asalnya 30M. Nilai asalnya 30M. Okey. Fungsi di sini jadi 4 penjuru dia yang ni. Tak? Jadi nak ubah. Jadi macam mana nak ubah? Iaitu 30M. 30M tolak dengan 12. Ni kena kira hati-hati. 12 darab negatif 5 campur 4M bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia akan dapat tadi iaitu apa tadi? 30 campur 6M. 30 campur 2 dari 1 2 kali 6. 30 campur 6M. 6 kali 5 30. 6 kali 4 apa? Campur 6M. Dan juga begitu juga untuk yang unsur lain. Proses dia berurusan. Jadi memang banyaklah. Okey, jadi bila dah siap kira, ada jawapan dia. Kalau kita dia awak cari macam mana dia dapat nombor-nombor tu. Cek balik. Fungsi kita ialah fungsi meminimumkan. Jadual tersebut hanya akan optimum jika tiada satu pun perkali yang positif.
semuanya negatif. Sebab apa? Pemulihan upah masuk ialah pemulihan upah yang paling positif. Kalau ada pemulihan upah yang positif, maksudnya pemulihan upah tersebut boleh jadi pemulihan upah masuk. Selagi ada pemulihan upah masuk, maksudnya akan ada pemulihan upah keluar. Jadual tersebut dia belum optimum. Jadi kalau kita bandingkan, kat sini jelas yang paling positif kita ada negatif 3 campur 3M ni. Kalau macam M tu suka jadi 100, dia jadi negatif 3 campur 300, dia dapat 220 positif kan. Jadi X2 akan jadi pemulihan upah, X2 akan jadi pemulihan upah, X1 akan jadi pemulihan upah masuk. X1 jadi pemulihan upah masuk. Siapa yang keluar, cara dia masih sama. Jadi yang keluar, kita tengok nisbah yang positif saja, iaitu 1 dan 3. Jadi X2, untuk X2 ni kita boleh skip. Jadi yang ini nisbah dia ialah 4 darab 1, 4, 6 bagi 3, 6 bagi 3, 2. Nisbah yang paling minimum. Jadi R3 akan keluar, X1 akan masuk. Maksudnya dia berulang. Jadi unsur fungsi dia ialah 3, kesamaan fungsi dia adalah R3, dan buat kaedah fungsi seterusnya. Dan jawapan dia seperti dalam jadual 3.9. Kita akan dapat dalam jadual 3.9. Ini jadual yang terakhir, jadual yang paling optimum. Kenapa dia optimum? Kalau lihat dalam kesamaan C, tiada satu pun perkali yang positif. Ini ada kosong dan negatif. Satu tolak M ni negatif. Sebab M ni nilai dia kalau 100 pun dia akan jadi negatif 99. 3 ni bukan 3/2, 3/2 tolak M. M tu 100, awak akan dapat nilai negatif. Jadi S10, S3 negatif 1, X2 kosong, X1 nilai dia kosong. Jadi tiada lagi pemulihan upah yang mempunyai perkali yang paling positif. Jadi C pada jadual 3.9 ni dalam bilangan yang kedua ni, ini adalah nilai penyelesaian yang paling optimum. Sebab kita dah tak boleh kena mati dah. Siapa lagi pemulihan upah masuk? Jadi pada peringkat penyelesaian ni, berdasarkan jadual kita boleh tulis S1 sama dengan 2, X2 sama dengan 6, dan X1 ni X2 sama dengan 6 dan X1 sama dengan 2. Dan fokus kita hanya pada pemulihan upah penyelesaian X1, X2 dan nilai C itu sendiri. Pemulihan upah yang lain. Pemulihan upah yang lain iaitu S3 sama dengan 0, R2 sama dengan 0 dan R3 juga sama dengan 0 pada peringkat ini. Sebab tu walaupun berapa nilai M tadi, kalau kita sebab R2 dan R3 itu kosong, jadi dia tetap tidak boleh besar pada nilai C. Nilai C 36 ni hanya datang daripada nilai X1 dan nilai X2 saja. Dan bila kita gantikan, yang kata tadi M sama dengan 100 kan, bila saya gantikan M sama dengan 100, ini akan jadi ni. Kat sini nilai M hilang. Tadi kita ada 36, 3/2 tolak M dengan 99. Itu M ni saya gantikan dengan 100. Kalau awak gantikan dengan 1000, nilai dia akan jadi lebih besar juga. Walaupun dia kaedah M, kaedah penalti, tapi dia masih menggunakan kaedah yang dinamakan sebagai kaedah Simpson. Ada soalan? Jadi kalau kekangan kita ada pemulihan upah buatan, kita panjang sikit. Sebab kita ada satu step tadi, proses kita nak wajarkan. Apa yang kita buat tadi? Okey, ini. Proses ni yang kita ganti tukar M kepada kosong tu. Yang kita tukar M kepada kosong, proses ni ni bentuk wajah. Tablo sertifikat tidak berada dalam bentuk wajah. Proses ni juga dikenali sebagai proses pewajaran. Pewajaran tablo sintek.
maksudnya proses pewajaran. Kita wajarkan dia, maksudnya kita buka empty kepada kosong. Ini hanya berlaku pada tableau permulaan sahaja. Jadi kalau di hujung ni, selain daripada model tadi, okay, selain daripada model pengatur carinya, okay, jadual ni secara keseluruhan ada ini pun satu yang kritikal. Daripada jadual ni kita boleh kenal pasti model tersebut, model pengatur carinya tersebut sama ada dia memaksimumkan, meminimumkan, ada berapa kekangan, ada berapa pemboleh buatan, ada berapa kekangan yang menggunakan simbol lebih besar, ada berapa kekangan yang menggunakan simbol sama dengan kekangan berapa, dan berapa kekangan yang menggunakan simbol lebih kecil. Daripada tableau singkat. Dan setiap satu nombor ni dia memberi maksud, memberi jawapan kepada soalan yang saya tanya tadi. Jadi bila kita melihat jadual 3.10, kita tahu fungsi dia ialah fungsi meminimumkan. Kat mana kita tengok? Tengok pada C. Fungsi itu adalah fungsi meminimumkan. Hanya tengok pada jadual ni saja. Ada berapa kekangan dalam model ni? Ada 3. Macam mana tahu 3? Macam mana tahu 3? Kerana pada model ni dia ada 3 pemboleh ubah asas, ataupun dia ada 3 pemboleh ubah asas permulaan. Ni, dia ada 3 pemboleh ubah asas permulaan. Yang saya bulatkan tu, yang ada S1, R2, R3 tu menunjukkan dia ada 3 kekangan. S1, S2 dan tentulah pemboleh ubah pusat. Okey. Kalau ditanya, nyatakan bentuk-bentuk kekangan bagi ketiga-tiga kekangan tersebut. Bentuknya apa? Sama dengan dia besar ke, dia kecil kan? Okey, oleh kerana dia ada 3 kekangan. Kekangan yang pertama, kita tengok dia ada S tak, dia ada R tak? Ada S1. S1 tu maksudnya untuk kekangan yang pertama. Hanya ada S1, tapi tak ada pun R1. Kan? Menunjukkan bentuk kekangan pertama ialah kekangan kurang atau sama dengan. Tak saya? Scroll ke atas tadi. Itu dia punya indikator dia kenapa. Apakah bentuk kekangan kedua? Tengok antara S dan R. Ada tak S2 dan R2? S2 tak ada. Hanya ada R2. Oleh kerana S2 tak ada, S2 dia hanya akan wujud kalau simbol dia lebih besar atau lebih kecil. Simbol dia lebih besar atau lebih kecil. Tapi oleh kerana hanya ada R2, menunjukkan kekangan yang kedua menggunakan simbol sama dengan. Kalaulah saya masukkan S2 kan, saya masukkan S2. Kalaulah saya nak masukkan S2, saya nak letak dia kat mana? Dekat tadi saya bilang apa? AB kan. Katalah S2 tu ada. Katalah S2 tu ada. Gradian S2 dia tidak akan menambah bila kekangan. Dia hanya mengubah bentuk. Nak letak kat mana? A ke B? A. Kenapa kat A? Sebab R2 datang daripada kekangan yang kedua. Dia adalah pemboleh ubah asas permulaan. S2 tak boleh jadi pemboleh ubah asas permulaan. Dia mesti berada dalam bilik. Jadi bentuk dia sekarang bentuk apa? Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Bila S2 tu ada, menunjuk S2 ada, R2 pun ada. Jadi bentuk dia adalah bentuk kekangan dia lebih besar dan lebih besar sama dengan bentuk apa ni? Bentuk lebih besar dan sama dengan. Kita ada R3 dan S3. Kita ada R3 dan S3. R3 dan S3 tu untuk kekangan yang ketiga. Itu maksud 3 tu. S3 boleh ubah S dalam kekangan yang ketiga. R3 boleh ubah buatan dalam R3. Apa nama bagi S3? Lebihan ke lalai?
S3 kan? Alright. Ada letak nama tu kan. Nama Amelia Mukhtar. Nama dia kan. S3 tu nama dia pun boleh buat S kan dulu kan? Lebih ada lagi kan? S3 tu pun boleh buat apa? Boleh buat lebihan. Siapa yang tak tahu, sedap tengok. Ada sebab dia ada kewujudan dia bukan sembarangan kan? Sebab kenapa dia pun boleh ubah kenapa dia pun boleh ubah lebihan? Sebab dia ada pun boleh ubah buatan R3 tu. Kerana R3 tu menyebabkan dia memang buatan. Memang apa lebihan sebab dia akan kita tolakkan. Jadi R3 ialah kekangan lebih besar dan sama dengan. Okey. Tu cerita di sebalik tablo simplex. Dia boleh memberi maklumat setiap nombor yang ada tu kedudukan itu tak boleh diubah, tak boleh diletakkan sesuka hati, ada sebabnya. Yang hanya akan berubah kedudukan ni, yang di sini ni, sebab dia akan jadi masuk dan boleh ubah masuk dan boleh ubah masuk. Dan seperkara yang awak perlu ingat, pada mana-mana peringkat. Okay, soalan dia. Pemboleh ubah mana? Nyatakan, senaraikan pemboleh ubah asas semasa. Apa dia? S1, X2 dan X1. Pemboleh ubah asas semasa. Okey, jika dia bukan pemboleh ubah asas semasa, dalam jadual ni, ciri dia ialah semua perkali bagi pemboleh ubah asas semasa dalam laju dia. Maksudnya apa? Kalau S1 dalam laju S1 dah. Kan dalam laju S1. Kalau S2 dalam laju S2. Kalau S1 dalam laju S1. Semua perkali dalam laju pemboleh ubah yang menjadi pemboleh ubah asas akan bernilai kosong. Mesti bernilai kosong. Kau kira salah macam mana dia nak tembak, macam mana dia nak tiru, macam mana dia, boleh je kosong. Kalau kawan yang kau tiru tu dia tak kosong, tepuk dia. Salah tu. Dia nak tiru dia kan, tahu salah apa, beritahu dia. Dia mesti kosong. Tak ada nilai lain selain dari kosong. Tak boleh tak kosong, mesti kosong. Itu ciri dia. Mana-mana pemboleh ubah yang jadi pemboleh ubah asas semasa dalam jadual tersebut. Awak tengoklah mana-mana jadual. Kita dah ada banyak jadual kan? Ada banyak jadual. Bila awak banyak awak letak, awak akan perasan ni. Awak akan perasan ni. Kecuali pada persamaan dia sendiri akan bernilai 1. Jadi ciri-ciri 0100001 ni hanya untuk pemboleh ubah asas saja. Pemboleh ubah lain boleh tak? Boleh, tapi tak mesti dia. Pemboleh ubah asas mesti benda ni berlaku. Jadi kalau ikutkan ada berapa kolom yang perlu awak kira? 1. Berapa kolom lagi yang perlu dikira? Yang apa ni? Yang 3 kolom tu mesti betul. Yang perlu kira 1, 2, 3, 4. Itu saja yang perlu kira kan. Ada yang mudah, ada yang tidak, bergantung pada keadaan. Macam mana kita nak katakan kalau soalan tu tanya, adakah jadual, adakah tablo 3, 10 telah mencapai keoptimuman? Jelaskan. Ya, dia tidak optimum sebab jadual dia sama macam dalam nota buku surat sebelah. Dia punya hafal kalau macam tu kan bagus tak? Macam mana nak tahu dia tak optimum? Apa jawapan dia patut optimum? Kita jelaskan kan? Oleh kerana fungsi objektif ialah fungsi meminimumkan, semua perkali dalam persamaan objektif bernilai negatif. Kan? Bernilai negatif. Kalau pemboleh ubah masuk mesti bernilai positif. Oleh kerana fungsi ialah fungsi meminimumkan. Macam mana saya tahu meminimumkan? Tengok sini. Tiada semua perkali dalam persamaan objektif C ni dalam tablo X2, X1, X1 sampai R2 ni semuanya bernilai negatif. Kalau fungsi ni saya tukar jadi Z, tak ada negatif. saya tukar jadi Z. Ni kan tukar jadi Z ni. Adakah dia tak optimum kan? Tak. Tak optimum sebab ada perkali yang negatif kan?
Boleh bawah mana yang akan masuk? Bila awak kata belum optimum, maknanya akan ada benda masuk. Negatif maksud cari yang paling negatif. Siapa yang paling negatif? R3 yang paling negatif. R3 yang masuk. Kalau kata kalau dan mana yang benar dan beri sakit kepada awak nak belajar, dia belajar, buat latihan, awak tanya soalan ni. Awak boleh jawab soalan ni, tak ada jenis lain selain benda ni yang awak dapat. Itu soalan kan? Daripada jadual dia saja dia boleh cerita macam-macam. Daripada apa? Daripada apa yang dia belajar. So, dalam kaedah simplex, penyelesaian itu akan jadi lagi susah kalau ada arus. Dia menambah kerja. Kalau sebelumnya nampak dia simple kan? Sebab dia ada boleh buat buatan. Sebab tu kita tak boleh ubah kekangan tu sesuka hati. Kalau kadang-kadang ada masa kita kekangan, ada masa kita boleh ubah. Ada teknik dia nanti. Okey. Lagi apa? Okey, tu tadi kaedah M. Okey, kaedah dua pasal dia macam kaedah M. Awak faham kaedah tu, awak fahamlah kaedah ni. Kaedah ni kalau awak tanya saya yang mana lagi mudah, dua-dua ni ada kelebihannya. Cuma bergantung pada keadaan yang mana yang patut, yang mana yang patut gunakan. Tapi kaedah yang awak perlu fahami ialah kaedah M tu dulu. Barulah awak boleh buat kaedah ni. Kaedah M tak tahu, yang ini lagi jangan ambil tahu. Itu je saya cakap. Kaedah